Malaysia terus mencatatkan peningkatan kes COVID-19 dengan semalam kes harian baru tertinggi direkodkan dalam negara iaitu 4,029 kes. Kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP untuk membendung penularan wabak ini. Namun, dengan peningkatan jumlah kes harian ini timbul persoalan sama ada prosedur operasi standard SOP yang dilaksanakan ketika ini memadai. Untuk mengulas mengenai perkara ini bersama dengan kita ketika ini ialah pakar dasar kesihatan awam Dr. Koh Swee Keng. Doktor, mungkin doktor boleh terangkan secara lanjut ya, kes COVID-19 dah melepasi 4,000 kes semalam dan semua negeri mencatatkan kes. Jadi bagaimana kita dapat fahami trend ini, doktor? Pertama sekali, Syaf, kita apabila melihat jumlah kes yang berada di negara Malaysia, kita harus juga teliti angka berapa banyak ujian yang dijalankan di negara Malaysia. Dan kalau kita perhatikan dalam 2-3 hari yang lepas ataupun dalam 10 hari yang lepas ni, bilangan ujian telah pun meningkat di dalam negara Malaysia. Biasanya apabila kita menjalankan lebih banyak ujian saringan ya untuk mengenal pasti sama ada seseorang tu ada penyakit COVID ke tidak, lebih banyak ujian akan menyebabkan ataupun memberikan peluang lebih tinggi untuk lebih banyak kes. Mungkin kemuncaknya masih belum lagi dicapai oleh negara Malaysia dan kita harapkan kemuncak itu akan, bila dia sampai, dia akan turun landai secepatnya mungkin dan bilangan kes itu bergantung pada jumlah ujian dijalankan. Ini ulasan saya yang pertama. Ulasan saya yang kedua, Syah, berkenaan dengan apa reaksi ataupun tindak balas negara Malaysia dari segi rakyat, pemimpin dan pembuat dasar-dasar kesihatan. Apabila kita menghadapi kes 4,029 ini dan mungkin kemungkinan kes itu akan meningkat dalam 2-3 hari yang akan datang, ada kemungkinan itu, apakah reaksi kita? Dan reaksi yang pertama tu, kita tidak harus bertindak balas terlalu cepat. Maksud saya, kita haruslah mengamalkan memberikan sedikit masa untuk kita mengenal pasti sebab mengapa kemuncak ni telah pun tercapai dan kita tidak haruslah terburu-buru untuk melaksanakan perkara-perkara baru ataupun langkah-langkah baru ataupun SOP-SOP yang baru. Matlamat saya untuk mengeluarkan ulasan ni supaya negara Malaysia tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik dan tidak terlalu terburu-buru untuk mengadakan ataupun melaksanakan SOP yang baru. Ulasan saya yang ketiga, ulasan saya ketiga bersifat jangka masa panjang, Syaf. Maksud saya, buat masa sekarang PKP dan SOP yang sedia ada buat masa sekarang merupakan langkah sementara. Kita tidak boleh bergantung pada PKP selama-lamanya dan SOP-SOP yang diadakan buat masa sekarang pun negara Malaysia tidak boleh bergantung pada SOP tersebut untuk selama-lamanya. Maka kerajaan Malaysia haruslah mengumumkan lepas tu melaksanakan satu plan pasca PKP dan kita tidak boleh harus bergantung sahaja pada PKP dan juga SOP-SOP. Inilah ulasan saya buat masa sekarang, Syah, berkenaan dengan kemuncak kes 4,000 lebih yang kita tengokkan semalam. Okey, doktor banyak menyentuh mengenai PKP, SOP, di penjelasan doktor yang kedua dan ketiga, doktor menyentuh mengenai PKP dan juga SOP jangka panjang. Jadi untuk ketika ini, pada pemerhatian doktor sendiri ya, kita dapat menyaksikan Selangor merupakan negeri tertinggi semalam dengan kes yang dicatatkan sebanyak 1,466 kes, pada Jumaat 889 kes dan pada Khamis 1,036 kes. Jadi untuk negeri-negeri bukan saja memfokuskan kepada negeri yang mencatatkan kes yang tertinggi ini, doktor. Jadi bagaimana doktor melihat SOP yang ada ketika ini mencukupi, termasuk banyak perniagaan masih dibenarkan beroperasi, doktor? Pertama sekali, negeri Selangor merupakan negeri yang paling ramai penduduk di negara Malaysia. Kalau paling ramai penduduk, kita tak seharusnya terlalu terperanjatlah bahawa kes negeri Selangor pun tinggi juga. Nombor dua, negeri Selangor juga menjalankan banyak ujian-ujian terutamanya daripada kerajaan negeri Selangor. Apabila kita menguji lebih banyak, kita akan dapat mencari lebih banyak kes yang itu biasanya dari segi kesihatan awam kita katakan ini keadaan yang kita katakan boleh dianggap baik. Baik kenapa? Kerana kita dapat mengenal pasti kes-kes tersebut, kita dapat mengasingkan mereka daripada masyarakat supaya kita tidak menjangkit orang yang lain. Ini ulasan saya yang pertama, Syaf. Berkenaan dengan SOP pula, haruskah SOP dipertingkatkan ataupun diperketatkan di negeri Selangor ataupun di seluruh negara? Ini soalan yang sangat susah nak dijawab. Mungkin saya jawab dari dua segi. Segi yang pertama ni, SOP yang sedia ada buat masa sekarang
sekarang mungkin mencukupi, mungkin menyeluruh, tetapi penguatkuasaan SOP tersebut haruslah adil, saksama dan juga senang diramal. Maksud saya predictable. Maksud saya untuk jangka masa yang panjang dalam PKP zaman PKP sekarang dan pandemik yang mungkin berlarutan untuk bertahun-tahun, kita tak boleh mengubah SOP dengan sewenang-wenangnya. Jadi sedikit SOP yang senang diramal akan memberikan keyakinan kepada penduduk untuk mematuhi SOP tersebut. Pada khidmat saya, penguatkuasaan SOP tersebut mungkin dapat dipertingkatkan lagi, tetapi jumlah SOP dan betapa ketatnya SOP tersebut mungkin dah capai satu keseimbangan. Ulasan saya kedua berkenaan dengan SOP adalah berkenaan dengan, kita boleh katakan satu elemen ada percanggahan sedikit, unsur percanggahan. Di satu sudut kita hendak semua orang duduk di rumah sebanyak yang mungkin, tetapi di sudut yang seterusnya kita tengokkan banyak SOP yang memerlukan, bukan membolehkan, tapi memerlukan orang ramai keluar untuk bekerja sebab banyak sektor ekonomi telah pun dibuka dan sebagainya. So mungkin ada satu unsur percanggahan di antara permintaan untuk orang ramai duduk di rumah, tetapi keperluan untuk orang ramai juga keluar kerana pelbagai sektor ekonomi sedang dibuka. Jadi percanggahan tersebut dari segi SOP dan juga falsafah kerajaan mestilah diselesaikan. Baiklah. Itu dia tadi penjelasan daripada pakar dasar kesihatan awam, Dr. Ko Swee Keng. Terima kasih Dr. Ko.